Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita Alhamdulillah telah masuk dalam juzuk yang kedua dan sedang bincangkan berkenaan dengan tajuk bagaimana umat ini akan mula diberikan Allah Ta'ala khilafah. Setelah mana Allah Ta'ala ceritakan di juzuk pertama berkenaan hidayah Allah Ta'ala dan perangai manusia kepada hidayah tadi. Kemudian Allah terangkan dalam pertengahan juzuk kedua pertama tu berkenaan dengan Bani Israel dan kenapa mereka layak ditarik daripada mereka ni khilafah. Dan sekarang ni juzuk kedua Allah Ta'ala mula masuk berkenaan dengan bagaimana umat Islam ini akan diberi pada mereka ni penguasaan di muka bumi ini. Dan dia bermula dengan tajuk yang kita bincangkan hari itu berkenaan dengan pemindahan kiblat. Pemindahan kiblat. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat yang terakhir kita bincangkan pada minggu lalu 145 surah Al-Baqarah. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Dan jika kamu berikan, hai Muhammad, orang-orang yang diberikan mereka ni kitab, dengan semua, datangkan dengan semua tanda-tanda, ma tabi'u qiblatak, mereka tak akan juga ikut kiblat engkau. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, engkau pun tak ikut kiblat mereka. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblat ba'd, dan sebahagian mereka tak akan ikut kiblat sebahagian lain. Yahudi Nasrani pun tak ikut sama satu. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm. Dan jika kau ikuti, hai Muhammad, kehendak mereka, keinginan mereka setelah mendatang pada engkau sebarang ilmu, pengetahuan, innaka idzal laminadh dhalimin, sungguh engkau adalah termasuk kalangan orang zalim. Maksudnya ini walaupun tuju pada Nabi SAW macam kita baca itu, tapi kena pada seluruh umat dia. Maksudnya siapa di kalangan kita ni yang mengikuti kehendak ahli kitab ataupun orang kafir, setelah mana nyata pada kita halal dan haram, datang bagi kita ilmu tentang halal dan haram, maka kita ikut juga, maka kita termasuk kalangan orang yang zalim. Baik, ini kita akan sambung berkenaan dengan tajuk ini. Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 146-47. InsyaAllah kita masuk 48 sekali insyaAllah hari ini. Baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Memberitahu Allah Ta'ala bahawa ulama-ulama ahli kitab mengetahui kesahihan apa yang datangkan kepada mereka oleh Rasulullah SAW. Mana orang-orang yang diberi kepada mereka ni kitab mengenalnya. Nya tu balik kepada siapa? Kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, atau kepada apa yang diajarkan, atau kepada Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebenarnya mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Anak-anak mereka sendiri. Dan ini balik pada surah Al-Baqarah, ayat yang kita bincangkan dulu berkenaan dengan dia ada persamaan dekat sini. Yang mana Allah nyatakan dalam Al-Baqarah ayat yang dalam Al-Baqarah Allah kata falamma ja'ahum kitabun. Dia dua kali. Satu pertama rasulun, kitabun. Kedua rasulun. Dia dalam Al-Baqarah juzuk pertama bila Allah kata berkenaan Bani Israel ni. Okey, dalam Al-Baqarah 89 dalam ayat berkenaan kitab. Allah kata walamma ja'ahum kitabun min indillah. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan apabila datang, tatkala datang pada mereka sebuah kitab min indillah daripada sisi Allah Ta'ala, musaddiqul lima ma'hum, yang membenarkan apa pada tangan mereka, membenarkan apa di tangan mereka. Wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, mereka sebelum dari itu
meminta kemenangan ke atas orang-orang yang kafir. Mana dengan kita, dengan apa yang akan datang tadi. Bahkan yang disebut kat sini, mereka dahulu minta kemenangan Allah Ta'ala dengan Nabi akhir zaman, dengan agama yang akan datang. Jadi diorang ni tahu tapi bila mereka datang saja, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Bila datang mereka apa mereka tahu, mereka pun apa? Kufur terhadapnya. Maka Allah Ta'ala kata fala'anatullah al-kafirin, itu 89. Dalam ayat yang ke 101, di situ Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan walamma ja'ahum rasulun. Mana tadi kitab, sekarang rasul. Dan bila datang mereka rasul min indillah, dari sisi Allah Ta'ala, musaddiqul lima ma'ahum, yang benarkan apa di tangan mereka. Sedangkan Allah Ta'ala ambil janji pada mereka, kalau datang seorang rasul, benarkan apa kat tangan kamu, kamu ikut dia. Cara Allah Ta'ala perbaharui wahyu. Okey, nabadha fariqum minhum minal ladzina utul kitab, melemparkan orang-orang yang diberi kepada mereka ni kitab, sekumpulan daripada mereka ni kitab Allah, campak kitab Allah wara'a dhurin, ke belakang, di belakang badan mereka. Mereka campak ke belakang. Ka'annahum la ya'lamun, seolah mereka tidak mengetahui. So ayat 89 mereka tolak kitab, ayat 101 mereka tolak apa? Rasul. Dan ayat ini pula berkenaan dengan tajuk apa? Kiblat itu sendiri. Perbedaan kiblat tadi Allah kata alladzina atainahumul kitab. Orang mereka ni kitab, ya'rifuna, pasal tajuk masih lagi tak lari daripada tajuk apa? Perbedaan kiblat. Ya, mereka tahu akan ia, mengenalnya. Kama ya'rifuna abnahum, macam mereka kenal anak mereka sendiri. Okay, macam mana mereka mengenal seseorang kenal mereka ni anak mereka sendiri. Dan orang Arab zaman dahulu membuat permisalan benda ini untuk satu benda sahih, benda betul, yang diketahui dengan cara macam ni. Cara dia kata macam anak dia ni, macam anak aku kenal macam anak aku sendiri. Sedangkan benda tu bukan orang, manusia, tapi mungkin satu kebenaran tentang statement ke, perbuatan ke dan sebagainya. Lalu dia kata aku tahu benda tu betul macam aku tahu anak aku sendiri. Dia kata macam tu. Dia kenal benda tu macam kenal anak dia sendiri. Ini kalau perempuan betul lah. Kalau lelaki kenal anak dia punya umur tak ingat. Lahir tahun bila? Kau umur berapa tahun kau? Dia tanya dengan anak dia sendiri. Itu ada berlaku lah. Ini kelakar sikit. Kalau perempuan dia ingat tarikh ni, lahir anak dia, hari apa, bulan apa, bla-bla kan. Dia ingat. Yang lelaki ni masalah sikit buat tu. Kan? So orang lain ingat, dia ingat. Yang tu masalah sikit. Kan? Dia kata apa? Dia ni bertanya, dia jumpa orang. Kau dah jawab apa? Dia tanya anak dia. Kalau kau tanya, kau dia jawab. Anak dia jawab apa? Kau dah jawab apa? Dia tanya anak dia balik. Kelakar je lah. Tapi benda tu benar. Kelakar tapi benar. Baik. Jadi kita kata dalam tajuk ni, maksudnya Allah Ta'ala letakkan permisalan. Mana zaman dahulu orang-orang Arab memang dia kata, bila nak kata benda tu benar, dia letakkan permisalan dengan anak dia. Walaupun sebenarnya kisah ni, kita kata ini tajuk ni bukan tajuk Nabi, bukan tajuk kitab, tapi tajuk apa? Pertukaran kiblat. Itu yang benar sebenarnya. Mungkin, tapi ada orang sering baca ayat ini, digunakan untuk kata Nabi, ataupun apa yang Nabi bawa. Mungkin ni jugalah pasal pertukaran kiblat ni termasuk dalam apa yang Nabi bawa. Okey. Jadi orang Arab zaman dahulu membuat permisalan pada kesahihan satu perkara dengan ini. Sebagaimana yang datang dalam hadis Nabi SAW, bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada seorang lelaki yang bersama dia ni ada seorang budak kecil. Seorang lelaki datang jumpa Nabi, bertemu dengan Nabi, berkata seorang lelaki, orang lelaki ni dia ada anak kecil sebelah dia. Nabi kata kepada dia, dia kata ibnuka hadha, ni anak engkau ke? Dia kata ini anak engkau. Qala na'am. Ya Rasulullah, dia kata ya ya Rasulullah. Ushidu bihi, aku membuat penyaksian dengan dia. Mana demi anak aku punya tu digunakan yang tu. Demi anak aku benda tu adalah benar, dia kata. Lepas tu Nabi kata apa? Qala, Nabi bersabda, demi sungguhnya Nabi kata innahu, dia anak engkau ini la yazni alaika, dia tak menanggung kesalahan untuk berjenayah bagi pihak engkau. Wala tajni alaihi, dan engkau juga tak menanggung jenayah bagi pihak dia. Masa dia kata kan, masa dia kata ini anak aku bersaksi dengannya, buat penyaksian dengannya, sungguh-sungguhlah betul itu anak dia. Lalu Nabi kata dengan dia, demi sungguhnya dia sebenarnya tak menanggung kesalahan kau. Mana kau nak bersaksi kata nama dia, dia tak tanggung kesalahan kau pun. Kau nak saksi nama dia, kenapa? Dan kau pun takkan menanggung kesalahan kat atas dia. Yang dalam Quran kata la taziru waziratu wizra ukhra, tidak menanggung dosa seorang orang yang lain. Mana kita kata dalam Islam ni tak ada original sin dalam ni kan. Mana apa dosa mak bapak buat, anak tak tanggung. Apa dosa anak buat, mak bapak pun tak tanggung. Ini sering berlaku berkenaan orang salah faham. Dia kata anak jahat, mak bapak kena tanggung. Tak. Tanggung dia tadi kalau tak mengajar, dia akan dihukum Allah kena tak mengajar. Stop situ je. Jangan sampai nanti anak tu jahat, masuk neraka kan. Dia boleh kena, mana boleh. Dalam kisah para anbiya, kita kata para anbiya, anak-anak mereka ada yang kufur.
Kan yang ingkar yang macam Nabi Nuh AS, anak dia kafir. Tak ada Allah tak nak hukum Nabi Nuh kerana anak dia kafir. Kau tak ajar anak kau ni jadi dia. Tak, Allah tak buat macam tu. Pasal setiap manusia ni dia ada limit dia. Kesalahan seorang bapa tadi, sepanjang mana anak dalam jagaan dia, maka dia akan bersalah kerana tak mengajarkan anak solat, tak mengajarkan anak tu apa baca Quran, tak mengajarkan anak tu kenal halal haram. Dia bersalah ketika tu. Dia akan hukum di atas dosa dia. Tetapi sampai anak tu umur dah balik, dia tanggung semua sekali. Apa masalah dia? Tak ada jadi. Ya Allah, bapa aku tak ajar dulu. Bapa aku tak ajar dulu, sampai mana nak pakai? Kan kalau tidak, nanti orang bukan Islam yang lahir dan keluarga bukan Islam, dia orang akan kata bapa aku tak pernah ajar langsung. Kan cicit mata bapa semua berhala. Mak nyanyi lagu nasyid. Nasyid apa? Nasyid ni lah, nasyid depan berhala kan. Orang Melayu kita pun ada gatal ikut. Benda tu puja hantu lah. Puja berhala. Kita pula pergi gatal ikut lah. Dia hafal lagu Hindustan tu, entah puja berhala dia pergi hafal. Tak tahu maksud apa, tak tahu. Itu satu benda. Macam kadang-kadang nyanyi lagu bukan bahasa yang kita faham. Masalah lah. Macam mentera lah. Sama je. Kan kadang-kadang lagu Korea lah dia hafalnya. Tak ada kerja lain. Tak, bukan lepas tu tak jadi Korea pun. Kan? Kalau kelabu lah. Coklat lah. Mana jadi putih. Hafal Korea tu jadi macam warna putih je orang Korea. Mana ada. Jadi kadang-kadang mindset manusia ni kena jaga sikit. Jadi kita kata dalam Islam ni, kita memang tak akan menanggung dosa siapa. Mana bapak salah, anak tak tanggung. Anak salah, bapak tanggung. Mana apa yang berlaku adalah kalau bapak tu tak ajar, atau bapak tu tukang ajar, dia ngajar anak dia. Kau pukul orang tu. Saya besar bila anak dia pukul orang, dia tanggung lah. Pasal sebab mengajar. Dosa mengajar ni bukan sekat bapak. Kawan kita mengajar kita yang mendapat saham. Semua orang kan. Ini kesalahan mengajar ni, ini akan ditanggung oleh sesiapa saja. Mana kalau kita kata dengan dia, kau jangan bayar. Kita ajar dengan cara supaya tak bayar. Atau kita ajar cara pecah peti. Macam dulu apa kan, dulu kan public phone kan pakai masuk duit. Sekarang tak laku dah public phone. Kan semua orang ada handphone kan. 3 biji kadang. Sibuknya 3 biji. Nak ada bisnes tak ada bisnes pun. Kan? Ya? Ya? Jual tudung. Tak apalah, okey. Kan ni. Jadi kan public phone dulu kan mangga tu, ada saya jumpa budak-budak, dia pandai pecahkan mangga tu. Dia tahu buat cara nak pecahkan. Actually mangga yang abloy tu daripada kerat 4. Macam dia buat tak tahu. Mangga yang tu kan stainless steel tu kan, itu dia boleh kerat 4. Bukan pakai gaji. Apa dia buat tak tahu, tapi cerita dia boleh buat macam tu. Yang buka ni lock, saya jumpa seorang budak tu, dia pandai buka lock. Kalau anda kata bag rosak, bag tu kan, ambil pin ni cocok-cocok lepas. Memang pandai. Seorang budak saya jumpa tu. Dia kata kawan dia ajar. Kalau lagi kata tu kenapa penjara ni actually antara benda tempat yang tak elok. Dia penjara tempat pertukaran maklumat. Dan juga pertukaran pengalaman. Pakar buka peti besi, belajar dengan orang pakar buka mangga. Dia belajar situ. Kau belajar mana? Aku belajar. Sini cara dia. Dia salah sebenarnya. Itu kenapa penjara ni actually benda sistem yang salah. Dia actually kalau dalam Islam bila penjara mana orang dia takkan campur dengan siapa pun. Dia dipulaukan. Maksudnya dia dihantar ke tempat yang tak ada siapa. Dia tak boleh komunikasi dengan orang lain. Ini ada komunikasi, dia duduk lepak dia tu. Tapi kita dah letak macam tu, dia gila dah kalau dia nampak orang, tak boleh cakap dengan orang, dia gila. Tapi ni sekarang ni kita letak dia, ada komuniti, ada masyarakat. Salah. Sikit lah, salah sikit. Dia ada teknik-teknik, dia belajar. Kan? Pakar pukul orang, pakar pukul orang. Tukar maklumat. Masalah lah. Kalau keluar tu dia pandai dua-dua benda. Tak pakai satu je, pandai dua. Jadi, kalau kita yang ajar, dan orang tu ajar orang lain. Orang tu ajar orang lain. Sampai berdiri kita akan dapat. Saham mengajar, share. Anybody buat, kita akan dapat. As long as memang start daripada orang kita ajar. Ini kesalahan tadi bukan kait dengan bapa, dengan mak. Maka benda ni boleh berlaku pada siapa saja. Atau taladan dan sebagainya kan. Kalau bukan mak bapak kita pun, orang tunjukkan. Contoh macam kat traffic light. Orang tu jalan lampu merah. Lepas tu seorang tu ikut. Semua ikut. Lepas tu semua ikut. Tak apa dah sekali. Siapa yang start tadi kena. Siapa yang start tadi? Kalau dia kata benda tu salah lah. Benda yang salah, yang haram. Dia ajak, start dia buat. Macam orang start pakai skirt pendek. Kan orang Melayu kita kan pakai sopan. Siapa start pakai skirt pendek? Start siapa pakai tu, yang mengajar orang lain, dia dapat saham pertama dia. Man dalla ala dia kata adalu ala khairin kafa'ilihi, orang menunjuk kepada kebaikan seperti melakukannya. Atau contoh dalam hadis Nabi kata man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa menunjukkan tauladan ataupun contoh yang buruk, falahu wizruha, maka ke atasnya dosa dia, wa wizru man amila biha, dan dosa orang beramal dengan apa yang ditunjukkan, min ba'di, setelah daripada dia tak ada, min ghairi an yanqusa min wizrihi syai', tanpa mengurangkan dosa orang tu sikit pun, dia dapat saham juga. Ini bahaya, jadi kena faham. Jadi bila Nabi kata
anak engkau tak buat jenayah atas engkau dan kau tak buat jenayah kat atas diri dia, maksudnya engkau tak tanggung salah dia, dia tak tanggung salah engkau. Nabi terang macam tu. Tapi dia yang kita nak ambil tadi, lafaz hadis tadi, lelaki tu kata, "Na'am ya Rasulullah, ushhidu bihi." Maksudnya, ya, betul. Ini anak engkau, Nabi kata. Dia kata, "Ya, ya Rasulullah, aku bersaksi dengan dia." Membuat penyaksian dengan gunakan dia. Dia tak terlibat pun, tapi itu Nabi kata. Daripada Allah, Nabi kata, dia tak tanggung dosa engkau, kau tak tanggung dosa dia. Sebenarnya. Jadi asasnya dia kata, macam apa fahaman yang kata, kadang anak zina ni, 7 keturunan dan sebagainya. Tak ada. Yang benda tu bukan Melayu kita. Memang kita kata dari segi asas je, kita dalam Islam ni suruh cari apa keluarga yang akhlak baik. Memang dalam hadis Nabi, dalam kedudukan Nabi SAW sendiri pun, kita kata para anbiya, mereka ni keturunan yang baik-baik. Baik, keturunan baik, turun-temurun. Kita kata tak ada siapa. Dia actually kafir ada. Bunuh orang ada. Tapi apa? Tak ada yang bersifat buat akhlak yang keji. Contoh macam apa? Berzina dan sebagainya. Anak haram tu memang tak ada. Tetapi benda tu tidak menyebabkan untuk kita ni menyatakan bahawa anak haram 7 keturunan tak sah apa dia punya tu, tak ada. Yang dalam Islam tidak ada wujud. Pasal yang berdosa tu mak dia, bapak dia, bukannya dia. Ataupun seorang anak tu berzina, bukan mak bapak dia tanggung, dia tanggung sendiri. Apa dia buat kesalahan atas diri dia. Benda haram dah tahu, mak bapak dah ajar, dah lepas. Kalau bapak tak ajar, kesalahan tak mengajar tu mak bapak dia dah tanggung dah ketika sebelum dia balik. Kesalahan tidak mengajar anak, anda kena. Tapi lepas dia balik dan sebagainya, dia beramal, dia tak balik pada mak bapak balik. Kecuali benda kita tunjukkan, kita buat macam ni. Kau nak goda orang, kau buat macam ni. Kau nak sekian, dia ajar anak dia suruh apa, pakai kasut ke baju ketat ke, dia ajar. Anak dia pakai, dia kena. Dia kata takut tak laku dan sebagainya kan. Actually benda ni salah faham masyarakat kita sekarang ni. Ni benda ni, ayat ni keluar, saya pernah dengar. Ada orang mesti sembang macam tu kan. Dia ajar anak dia. Tak apalah, sekian muda lagi pakai macam ni, dia kata. Nanti kan ada pakai macam tu pula. Dia tak nak anak dia apa, dia suruh anak dia apa? Bergaya untuk supaya dapat kahwin. Dia benda salah. Kan bukan dalam Islam. Jadi kalau betul nak kahwin, jadi kita kata jodoh. Ada orang tu kadang-kadang tak sepatut jodoh dengan makhluk macam tu. Kan dia kahwin cerai. Apa guna dia? Kan pasal benda tu kalau kita nak sampai kekal sampai ke akhir hayat mana sampai beranak pinak dan sebagainya. Tapi kalau tak ada rezeki dan kita nak percepatkan, macam ni lah. Kan istikharah dia buat tak nak kahwin je. Lepas tu time lain tak ada benda. Lepas tu kemudian dapat bayang-bayang. Dia cerai juga. Kan? Benda tu kena faham. Dia bukan tajuk. Dan Islam ni jodoh ke rezeki dan sebagainya. Allah Ta'ala berikan redha dengan apa yang ada. Minta kebaikan. Allah Ta'ala berkati kita dalam benda yang kita dapat. Faham Baik. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan, sesungguhnya dia kata wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sekumpulan di kalangan mereka ni menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahui. Allah Ta'ala beritahu bahawa mereka ini sedangkan mereka yakin dengan mereka pasti dan yakin dari segi ilmu berkenaan apa yang berlaku pada Muhammad SAW. Actually benda ni berlaku banyak dalam kisah-kisah yang datang. Banyak di kalangan ahli kitab ini masuk Islam dan sebagian mereka lepas mereka uji Rasulullah SAW dengan soalan-soalan tertentu. Macam Abdullah bin Salam, dia tanya Nabi tentang anak lah, tentang hari kiamat lah, tentang sekian. Ada tanya Nabi tentang sekian. Ada contohnya Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah ni Yahudi, pendeta Yahudi. Dia satu hari duduk dengan Rasulullah SAW, kemudian ada orang di pendalaman Badui datang jumpa Rasulullah, ada masalah, musibah dan sebagainya, nak perlukan bantuan. So Nabi kata tak ada benda aku nak bagi pada kau. So this guy yang Jew ni, dia Yahudi ni, dia kata dengan Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, kau nak tak aku bagi dulu, nanti kau bayar kemudian. Mana orang tak ada kan, aku bagi dulu, nanti bila ada tu kau bayar balik pada aku. Mana kalau orang Islam ada simpanan balik semula, kau bagi pada aku balik semula. Pulang balik aku pinjamkan pada kau supaya kau boleh bagi orang ni. So dia balik kampung dia dalam keadaan apa, ada barang nak bawa balik kepada keluarga dia, ada orang kampung dia. So Nabi terima dan letak tarikh bila masuk masa patutnya dibayar balik. Tapi lelaki dia tak ada apa, sehari atau 2 hari sebelum tempoh bayaran, dia jumpa Nabi. Dia kata apa? Ya Muhammad, dia kata, dia datang, dia rentak Nabi punya kain ni, kain selempang sampai ni berbekas kat sini. Dia kata, ya Muhammad, dia kata kau ni Bani Abdul Muttalib ni. Dia bukan maki Nabi, dia maki bapa keluarga Nabi terus. Dia kata memang apa kumpulan yang mumatil, mana suka menanggung-nanggung bayar hutang. Umar sebelah tu, Umar tarik dah. Umar pun datang tolak dia, Umar nak ni dah. Nabi kata, wahai Umar, apa kau buat ni? Engkau sepatutnya, ini antara aku dengan dia, mana hutang, aku berhutang, dia beri hutang. Engkau sepatutnya kata pada dia, mintalah baik-baik, dan kau kata pada aku, patutnya bayarlah dengan elok.
Jadi sebenarnya benda tadi Nabi pun macam confused asal tak awal kan. Tapi Nabi kan bila dia tiap kali benda tak tahu dia bukan makin marah. Kita kalau tak tahu kita makin marah. Nabi tu balik. Makin tak tahu dia makin lembut. So this guy dia dah test Nabi dengan banyak benda. Bila Nabi pun kata pada Umar, Nabi kata, "Wahai Umar, kau pergi bawa dia sekarang pergi." Kebetulan Baitul Mal ketika hari itu dah ada barang. So pulang kepada dia sekian dan lebihkan. Sebab kau kasar pada dia tadi. So this guy jalan dengan Umar kan. Betul Umar bagi dengan dia ikutlah. Umar yang nak pukul dia. Tapi habis tu pergi apa? Pergi hantar pergi. Kalau kita tak pergi dah kan. Tapi pasal orang tahu pasal Umar takkan bergerak tanpa arahan Nabi. Dia pergi sampai ke situ. Umar bagi pada apa yang Nabi hutang. Kemudian Umar tambah lebih. Lepas tu dia kata, "Wahai Umar, apa benda tak lebih ni?" Dia kata, "Nabi suruh aku bagi pasal aku kasar pada engkau." Dia kata, "Wahai Umar," dia kata, "engkau tahu tak aku siapa?" Dia kata, "Aku tak kenal kau siapa." Dia kata, "Aku Azaid bin Sa'nah." Nabi Umar kata, "Hibr." Mana inilah apa pendeta? Habr, pendeta? Dia kata, "Ya, pendeta." Mana pendeta Yahudi? Yang orang alim kitab lah. Dia kata, "Aku dah test Muhammad dengan banyak benda. Banyak benda. Aku tengok dah semua benda ada kecuali satu benda. Antaranya adalah tidak semakin dia tak tahu makin dia makin lembut." Mana dia makin dia tak tahu makin dia lembut. Makin dia cakap, "Ya ke aku silap?" Dia makin lembut. Dia bukan macam apa salah. Dia kata kita tinggi suara dulu kan. Kita tinggi suara untuk menang. Dia makin dia tu makin lembut. Maka apa Zaid bin Sa'nah dia nampak benda tu, dia kata, "Wahai Umar, ketahuilah aku bersaksi dengan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah Taala." Dia bersaksi dengan tempat bertest. Dia test Nabi, dia tahu Nabi utusan Allah Taala, dia terus masuk Islam. Macam juga macam apa Salman Al-Farisi. Kan dia asalnya adalah Kristian. Dia beragama Nasrani. Tapi lepas dia test Nabi SAW, lepas dia tunggu tanda-tanda yang dilihat, nampak tanda berkenaan dan terus dia masuk Islam. Atau Abdullah bin Salam yang kita sebut nama tadi pun sama dia test. So setiap Bani Israel ni yang test Nabi ni bukan orang awam dia. Pendeta-pendeta yang besar. Bukan orang muda, bukannya orang baru kenal agama, tak, orang yang memang dah tahu agama. Bahkan orang sering menceritakan agama. Dia test Nabi dengan soalan-soalan ataupun dengan perangai tadi kan. Dia tengok terus masuk Islam. Dengan sebab mereka dah ada dalam kitab mereka, ini sifat Nabi akhir zaman. Ini sifat dia 1, 2, 3 dia dah ada dah benda berkenaan. Yang Allah kata mereka sedangkan mereka tahu benda berkenaan, hatta kepemerintahan kiblat ni mereka tahu. Tapi apa? Sebahagian mereka ini apa? Menyembunyikan kebenaran. Yaktumunal haqqa, mereka menyembunyikan kebenaran tadi. Menyembunyikan manusia apa dalam apa mereka menyembunyikan daripada manusia apa dalam kitab mereka berkenaan dengan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wahum yang lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Ya, dalam keadaan mereka mengetahui. Kemudian Allah Taala menetapkan Nabi dia dan orang beriman, dan Allah Taala beritahu pada nabinya bahawa apa didatangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran yang tidak ada keraguan padanya dan tak ada syak. Tak ada sebarang kekeliruan, tak ada sebarang syak. Allah Taala menyatakan al-haqqu min rabbika, kebenaran itu daripada Tuhanmu hai Muhammad, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu jadi dengan orang-orang yang apa? Ragu-ragu. Kerana actually benda tersebut memang kita kata diorang patut tahu, tapi diorang tak nak mengaku, tak ada hal. Ini macam dalam surah An-Nisa ayat 166 kan. Orang nyatakan lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wal malaikatu yashhadun. Dalam surah An-Nisa ayat 166 Allah nyatakan kalau manusia tak nak percaya, manusia degil tak nak percaya pada engkau Muhammad, biarkan. Yang dia tak nak mengaku, tak nak sekian, biarkan. Lakinillah, tapi Allah lah, yashhadu bima anzala ilaik, menjadi saksi, menyaksikan apa yang turun padamu. Apa turun pada engkau Muhammad, yang menjadi saksi utama dia adalah siapa? Allah. Anzalahu bi ilmi, diturunkan Quran itu. Kalau dia tak nak mengaku pun, diturun Quran itu dengan ilmunya. Betul kenapa kita kata ilmu Al-Quran ini, apa dalam Quran tadi? Ilmu itu tadi, siapa yang belajar, siapa yang tengok, dia akan tahu bahawa itu bukan daripada manusia, bahkan daripada Allah yang menjadikan alam ini. Wal malaikatu yashhadun, dan juga para malaikat pun menyaksikan. Ini sebenarnya itu yang Allah Taala konsep sekarang ni untuk Nabi dan juga orang beriman. Apa clarification yang datang Allah Taala itu memadai untuk kita. Tak perlu kita pening kepala kenapa mereka tak nak ikut. Kita benar, kenapa mereka tak ada dengar cakap juga? Pasal kita kena tahu bahawa manusia ni dalam tajuk datang kebenaran daripada mereka, ada kalau mereka ni bila datang kebenaran mereka hujah dengan batil. Lawan dengan hujah batil. Macam dia kena kepada Rasulullah SAW dahulu, dia tanya siapa? Dia tanya berkenaan dengan siapakah malaikat turun pada Nabi. Nabi sebut Jibril kan? Dia kata apa? Dia kata itulah musuh kami, dikena para malaikat. Hujah batil. Asal bila masa kau dibenarkan kamu untuk memusuhi para malaikat? Kan batil hujah tadi.
Dia tanya soalan pada Nabi, Nabi jawab satu. Dia kata kalau betul soalan tu benar, kami ikut kau. Ni ada yang guna trik lah. Yang macam yang masuk Islam terus jujur. Yang tak jujur, mereka tanya soalan pada Nabi, dia jawab semua sekali. Sampai last kali soalan dia tanya apa? Siapakah di kalangan para malaikat ni menjadi kau punya teman kau yang mencapai kepada kau wahyu. Sedangkan malaikat tu sama yang terima pada Musa, pada Isa, sama, malaikat yang sama. Itu Jibril alaihissalam. Yang utusan Allah Taala untuk wahyu di kalangan para malaikat. Tapi bila Nabi jawab Jibril, dia kata apa? Itulah musuh kami di kalangan para malaikat. Dia pelik ni kan. Musa dapat dari siapa? Daripada mana kau boleh nak melarikan benda berkenaan? Hujah batil. Dia hujah dengan batil. Kemudian datang kebenaran dengan nyata, dia tentang juga, lawan tolak dengan suka hati ataupun berpaling. Tak nak tengok. Dia tak nak tengok. Benda tu datang, paling awal-awal. Supaya tak dengar langsung. Di zaman kita sekarang ni lah. Macam orang di Malaysia ni kalau umur bawah 40 lah, 40 40 kan, sebelum 40 tak 45 ke bawah, dia ada perangai apa? Jangan dengar, jangan tengok, jangan tahu. Jadi kan, dia lintas je, auzubillah minasyaitan, dia lari. Ya, macam dia dah syaitan lah. Dia dengar tu dia lari terus. Dia tak dengar. Dia kata kau dengar masalah. Pasal kau tahu, tak buat dosa. So, apa cara dia? Jangan dengar langsung, dia kata. Dia lari awal. Sebab masjid kita tengok yang ramainya apa? Orang-orang yang berumur. Tak ada orang tua. Orang yang berumur. Orang muda ni jarang. Kalau ada ramai-ramai orang muda dalam kelas tu, itu spesies ganjil. Spesies ganjil lah, spesies pelik. Yang lain, yang muda, jarang. Yang berumur tu yang banyak, yang nak belajar. Sebab apa? Sebab yang berumur tu nampak tanda dah. Tanda sini, kan? Tanda sini, tanda kat badan dan sebagainya. Dah nampak tanda. So, diorang dah start sedar. Ada pun yang tak nampak tanda lagi apa? Dia berpaling, tak nak dengar langsung. Dengar je. Kan? Bila dia ajak bola, kan? Dia seronok lah. Dia macam attraction, dia tak nak fikir. Sedangkan dia tahu dia akan mati. Dia tahu dia akan mati. Dia tahu ada azab kubur. Dia belajar. Ada azab kubur, ada kiamat, ada mahsyar, ada dosa pahala dan sebagainya. Ada malaikat menyalin amal. Tapi sering kita dapat lihat dia lari. Awak dengar lari. Dia panggil berpaling. Ini ada benda-benda bahaya. Sebenarnya ini yang kita kata jawapan sebenar. Apa berlaku bila dakwah tu sampai? Kenapa orang tak ikut juga? Antara sebab dia ini. Dan bahkan itu antara perkara yang kadang-kadang kita kata bernampak kecil. Tapi dia sebenarnya itulah kita kata benda yang menyebabkan orang tu makin sesat. Allah Ta'ala berikan hidayah, manusia berpaling. Bila dia berpaling tu, maka Allah Ta'ala akan hitamkan, tutup terus hati dia. Kita bermaksud kalau datang kebenaran daripada kita, biarpun benda kita tak suka, maka terima saja. Jangan kita lawan siap. Dia ada masalah akan timbul. Dia akan menyebabkan hati kita lepas tu keras daripada menerima hidayah. Benar, kita akan lawan juga. Actually continuously melawan. Sedangkan benda tadi kita benar datang dalam ni macam golongan pengusaha Quraisy kan. Dia dengar Quran seronok. Tengah malam pergi dengar. Walid bin Mughirah lah. Kan beberapa orang pergi dengar. Nak dengar apa benda Quran apa yang Nabi Muhammad baca. Dalam hati mereka seronok dengan Quran. Tapi last sekali diorang kata apa? Jangan dengar. Diorang kata bahaya ni. Jadi last sekali diorang ambil janji. 4 orang, beberapa orang yang datang tu 3 orang. Ambil janji jangan datang lagi. Lepas tu besok datang juga. Mana orang sendiri, diorang tahu diorang tak boleh cakap apa. Tapi diorang tolak. Bila diorang tolak ni, maka berterusan hati mereka makin keras. Itu bahaya. Itu sebab kenapa bila kita nampak kebenaran, ikut. Jangan lawan. Biarpun benda tadi kita tak suka, ikut je. Iakan saja. Walaupun kita tak faham. Kerana itu yang Nabi kata pada para sahabat, bila datang arahan Allah Ta'ala, kan, dua ayat terakhir, 3 ayat terakhir surah Baqarah. Allah kata lillahi ma fis samawati ma fil ard. Milik Allah Taala apa di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau sekiranya kamu zahirkan apa dalam hati kamu. Apa dalam hati kamu zahirkan. Au tukhfu atau kamu sembunyikan. Yuhasibkum billah, Allah Taala akan hisap kamu dengan apa yang ada dalam tu. Fa yaghfir man yasha, Allah Taala akan ampunkan siapa dia nak. Wa yu'adzib man yasha, akan azab siapa dia nak. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Taala Maha berkuasa terhadap sesuatu. Mana itu hak dia, milik dia. Jadi bila datang ayat ni, para sahabat jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, kami disuruh untuk jihad, kami mampu, kami buat. Suruh solat kami buat, zakat kami buat. Tapi kalau tak nak kira apa dalam hati kami, lintasan hati kami tak mampu." So memang betul-betul kita tak kawal. Jangan wanita depan kita nampak kita kan elok sikit. Bukan rasuah ni. Hati kita kan kita tak senonoh kan. Kita bukan kita kawal. Ada kalanya kita alhamdulillah rezeki dia. Ada kadang-kadang kita kan mulut tu tak tahu kenapa, dalam hati, mulut bukan mulut ni. Dalam hati kita, suara hati kita kan sekian kan. Buk sangka kat orang kan, ataupun kena hari jam ke, semua orang jahat. Semua orang jahat. Dia masuk kereta himpit kereta orang pun orang tu jahat juga. Jadi
kita katakan lintasan hati ni kita kawal. So para sahabat tak mampu untuk tanggung ayat ni. Dia kata berat. Ini lintasan hati kita kan. Berat tengok bini orang, tengok laki orang sebagainya. Lintasan hati tu akan bercakap, kita berat. Jadi para sahabat jumpa Nabi, kata tak, kami tak mampu. Nabi marah mereka. Nabi kata jangan buat macam ni. Mana bila datang arahan Allah Ta'ala, patuh je. Nabi kata qulu sami'na wa ata'na. Kata saja kami dengan kami taat. Ghufranaka rabbana, keampunan Engkau wahai Tuhan kami minta, wa ilaikal masir, kepada Engkau tempat kembali. Nabi ajar kata-kata ni supaya mereka buat. Allah Ta'ala pun ringankan untuk mereka. La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala mansuhkan hukum tadi. Apa benda untuk diri kena, apa dikerjakan saja. So benda tu memang kita kata ikutkan dari segi asasnya, memang apa payah kalau manusia tu start lawan, dia akan makin berat. Sekali lawan dia akan makin berat. Sebab kenapa kita disuruh supaya apa? Datang kebenaran yang kita lawan. Datang kebenaran, ikut je. Kita salah pun mengaku je. Tak usah kita macam tapi, tak ada tapi. Saya salah, saya terima. Konsekuensi saya terima, tak ada hal. Kita tak rugi. Bahkan kita merendah diri kerana Allah Ta'ala, kan? Merendah diri bukannya jaga pride kita. Kita rendah diri kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan angkat kita. Bukannya cara dengan kita meninggi diri kita untuk menang juga. Dan Islam tak ada macam tu, kan? Kebenaran datang. Jadi manusia kadang-kadang datang kebenaran tak ikut, sombong. Itu je lah. Degil, membesar diri, bangga diri dan sebagainya. Ataupun macam kita kata tadi, berpaling. Dia datang kebenaran, dia toleh tempat lain, tak nak tengok, tak nak dengar. Itu bahaya, pasal benda tu akan menyebabkan hati mereka dipusingkan. Maka Allah Ta'ala kata dalam Quran, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, bila mereka menyimpang, Allah Ta'ala simpangkan hati mereka, bengkokkan hati mereka. Itu bahaya sebenarnya bila datang kepada kita. Ini satu benda yang kena nyata. Datang ikut, jangan cakap banyak, tak payah bimbang. Allah Ta'ala berikan, ikut je. Dan macam tadi Allah Ta'ala suruh Nabi SAW jangan hiraukan apa kata-kata mereka. Kerana apa? Al-haqqu min rabbika, kebenaran adalah daripada Tuhanmu, bukan daripada mereka. Mereka ni kalau nak clarify. Kata nak clarify pun, kamu tetap di atas kebenaran. Jelas Al-haqqu min rabbika fala takunan minal mumtarin. Baik, ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Okey. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Okey, dan untuk setiap arah tujuan, arah penghadapan, dialah yang mengalihkannya. Mana Allah Ta'ala berkata Abu Aliyah, untuk Yahudi ada wijhah, ada arah. Yang dia itu Allah Ta'ala dia yang mengarahkan dia. Wali Nasrani, untuk orang Nasrani juga ada arah. Yang siapa mengalihkan? Dia juga yang mengalihkan. Allah Ta'ala yang suruh dahulu kerana arahan Allah Ta'ala pada para anbiya. Bahkan contoh macam arahan Allah Ta'ala untuk kaum Nabi Musa AS untuk muliakan hari Sabtu, arahan siapa? Arahan Allah. Untuk mereka ni. Tapi orang Kristian ni sikitlah, Ahad tu dia orang pilih ni sebenarnya. Okay, kalau dia kata yang datang nas, orang Kristian sebenarnya apa orang Yahudi buat, itulah dia punya syariat sebenarnya. Bahkan benda-benda haram dalam agama Jew, Judaism, atau apa yang datang dalam Taurat, actually apa yang perlu dibuat oleh orang-orang yang mengikut Nabi Isa AS. Tapi kita dapati macam longgar sikit. Kan macam zaman sekarang ni, lepas zaman revolusi industri dan sebagainya, sekarang nampak makin dahsyat, kan? Dia makin lari dari agama, tinggalkan agama. Actually kadang-kadang Ten Commandment tak jaga pun tak kisah. Kan macam Kristian kan, asal mengaku Isa tu anak Tuhan, Ten Commandment tak jaga pun tak apa. Ten Commandment kan, jangan berzina, jangan sekian, dia langgar habis. Tak ada benda simpan. Jadi kita kata apa tinggal pada agama mereka? Tak tinggal apa dah. Dan zaman kita sekarang ni, macam saya terangkan itu, saya kata dia orang macam menyampah kita sibuk. Orang Islam lah sibuk jaga aurat, sibuk ini haram, sibuk ini halal. Dia orang tak kisah dah. Kan apa jadi sekarang ni, dia orang rasakan benda tadi, as long as percaya Isa mati kerana ampunkan dosa manusia, then the salvation is there. Penyelamatan kamu ada di situ. Itu bahaya sebenarnya. Akidah ataupun fahaman Kristian ni adalah di antara akidah yang paling merosakkan. Selain daripada komunisme dan sebagainya, komunis pun sama jugalah. Tapi akidah yang rosak ni macam dia orang ni. Maksud dia orang dah letakkan macam tu, jadi dalam kepala orang ramai ni, maksud dia apa? Buat salah tak apa. Lepas tu nanti pergi jumpa padri, minta ampun dan sebagainya. Ataupun dah percaya Isa mati disalib, dan awak akan selamat. Masalah kita dalam Islam, kita tak diajar macam tu. Anda telah mengucap kalimah syahadah, betul, tapi malaikat tetap salim. Anda mungkin melafazkan di mulut, tapi hati macam mana? Dipersoalkan. Dan itu hanya antara anda dengan Allah Ta'ala. Kan kita kata pasal dalam Islam ada orang-orang yang mengaku Islam tapi tak Islam sebenarnya, panggil munafik.
So kita adakah golongan berkenaan? Para sahabat bimbang. Soalan sekarang, kita bimbang tak? Kadang-kadang kita ni tak semayang, selamba je kan. Betul macam dah ucap dah Syekh, dia kata I dah sujud sekali dah, insyaAllah selamat kot. Dia kot lagi, la ilaha illallah wa syarika lah. Ni tak tahu kenapa ada orang macam tu dia salah faham. Ni bagi murjiah. Dia harap je Allah Ta'ala selamatkan, tapi tak pernah buat kerja. Cuba try harap kenyang, tak usah makan, pandang je kan, nanti kokok kenyang. Boleh jadi, mana tahu kan, kokok kenyang. Kalau nak kenyang, dengan kuasa Allah Ta'ala dia kenyangkan kita kan. Dekat udara ni ada nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon kan, betul tak? Kalau ikutkan sebenarnya karbohidrat yang anda makan tu sebenarnya adalah karbon, hidrogen, oksigen. So Allah Ta'ala boleh tak gabungkan benda tu dalam badan kita? Ikut kuasa dia boleh lah kan. Itu Ashabul Kahfi tak kuru kering dalam gua tu. Jadi kalau ikut logik dia boleh, tapi masalah sekarang kuasa siapa? Kuasa Allah Ta'ala. Tapi bukan anda disuruh makan, tak usah makan, pandang je. Ataupun nak air kan, kan udara ni kan ada air. Sekarang zaman sekarang ada jual satu mesin, macam mesin yang filter air tu. Dia ambil air ikut dalam udara ni, dan keluar berita bawah ni. Mana dia tak ambil air pipe pun, tak payah pakai air pipe. Dia kondenskan udara, apa, air daripada udara ni. Sehari boleh berapa liter entah, berapa puluh liter. Boleh lah, banyak jugalah. Kuat orang kata figure lah. Dia bekerja pakai elektrik dan dia kumpul air daripada udara ni, tak pakai air pipe. Kan? Ikut logiknya kan. Kau dahaga sangat. Buatlah kalau boleh. Memanglah kita kata ikut logik dia boleh. Mana tak mustahil bagi Allah, tapi anda kena apa? Usaha, dahaga minumlah air. Ambil lah air tu, ambil asbab dipanggil. Dahaga, haus itu qadar Allah Ta'ala. Minum air, hilang dahaga pun qadar Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang ada kala minum air banyak-banyak tak dah hilang dahaga pun ada juga. Betul tak? So konsep dia, ambil asbab dulu. Bukannya duk tunggu agaknya dapat kot. Dah jangan, buat dia kerja dulu. Faham? Baik. Dan dialah menunjukkan kamu, wahai orang-orang, wahai kamu, wahai umat ini, umat Muhammad, kepada kiblat yang ia menjadi kiblat untuk kamu. Kiblat ni dia yang meletakkan. Untuk orang kata walikulli wijhatun huwa muwalliha, untuk setiap arah penghadapan dialah yang mengarahkannya, dialah yang mengalihkannya. Maka orang kata, masa diriwayatkan daripada ini, dia kata diriwayatkan Mujahid, Atta' dan seperti ini juga, daripada Mujahid dan juga Atta' bin Rabah, pendapat macam juga. Dan ayat ini dikata dan serupa dan seperti Allah sebut dalam Quran dan surah Al-Maidah yang 48. Pengertian dia sama seperti ayat Maidah 48 yang Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk untuk semua kami jadikan di kalangan kamu ini syariat dan juga minhaj. Mana ada syariat dan tata cara yang berbeza-beza. Untuk kaum Musa lain, kaum Isa lain, kaum Nuh lain, Ibrahim lain. Semua syariat yang berlainan, jalan yang berbeza-beza, tapi matlamat dia satu saja. Tapi cara ibadat mungkin berbeza ikut zaman berkenaan. Kerana mungkin zaman tersebut tak semudah zaman kita. Zaman kita sekarang ni, kalau dia kata orang tu ada saham, goyang kaki je, tak payah buat apa. Mana dia boleh baca Quran, boleh hafal Quran pun kan, tak payah tengok televisyen pun tak apa kan. Dia masa kosong banyak sangat, duit dia melepas luar, dia boleh hafal Quran sebenarnya. Masa kosong tu ada, nak tak payah pergi cari kayu api kan. Zaman dulu kena cari kayu api kan, perjalanan dan sebagainya, kena musafir laut kan, musafir berminggu-minggu, bawa balik seekor rusa kat bini, betul kan, keluar pula cari kan. Zaman dulu, zaman sekarang mungkin tak perlu, pergi kedai beli je kan. Betul, dia apa, your money is working for you dia letak itu. Dia pergi nak masuk kursus macam mana nak menjadikan duit anda bekerja untuk anda, dia kata. Duit tu bekerja, dia diam je. Jadi masa dia ibadat boleh banyak. Mana masa dia kosong, masa dia tadi kan, anda tak perlu kosong waktu untuk buat sibuk cari makan, anda kosong waktu untuk ibadat. Jadi banyak orang dapat peluang macam ni pun tak buat. Sini alhamdulillah lah, ada kat sini ramai insya-Allah. Jadi kita kata benda tu peluang Allah Taala berikan. Pasal manusia kadang ada tu kesempitan hidup menyebabkan dia tak sempat belajar. Kesempitan hidup menyebabkan dia tak sempat belajar. Tu sebab kena faham benda ni. Sebab yang kita kata dari segi asasnya, benda-benda ni tadi kita kata ada syariat berbeza. Zaman mereka mungkin berlainan, zaman kita berlainan, maka Allah Taala berikan syariat berlainan. Jadi Allah kata, dan untuk seorang di kalangan para anbiya ni, kami jadikan kamu ni ada syariatan min hadza, ada laluan dia dan juga tata cara yang berbeza-beza. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah Taala nak, nescaya Allah Taala nak, kalau Allah Taala inginkan, nescaya dia akan jadikan kamu umat yang satu. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi sebenarnya Allah Taala nak uji kamu pada apa yang diberi pada kamu. Maksud dia bukan yang elok saja, yang buruk pun sama.
Bukan yang buruk saja, yang elok pun sama. Sedua-dua sekali. Baik dan buruk tadi semuanya adalah ujian untuk kita. Allah nak uji kita. Mana kadang-kadang benda lebih, kadang benda sikit. So jadi syariat berlainan, jalan berbeza. Tapi semua tadi untuk apa? Untuk supaya manusia ini diuji oleh Allah Ta'ala pada dunia mereka. Kalau mereka sama je, tak ada beza. Semuanya contoh macam semua orang kat dunia ni pendapatan harian dia Allah Ta'ala bagi ngam-ngam apa? RM100 atau yang senilai dengannya. Dan harga roti di seluruh dunia semua sama. 50% atau yang senilai dengannya, contoh kan. Jadi kalau kita perhatikan balik benar fahamannya, secara fahamannya, kalau dia kata macam tu kan, masalah lah nak kita tengok siapa kena ujian, siapa yang sabar, siapa tak sabar, siapa yang ada belas kasihan, siapa tak ada belas kasihan. Macam mana nak test? Semua orang sama je, rata je kan. Balik mana? Balik ke mana tak? Balik kata gaji dia banyak sama, rezeki sama, apa kata kehidupan sama, macam tadi lah syariat sama, maka macam manusia nak uji. So manusia diuji ke kadar ke masing-masing. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan ilmu, ada orang diuji dengan kejahilan. So actually everybody ada kadar masing-masing. Jangan salah faham. Pasal Allah Ta'ala bila diberikan satu benda pada manusia ni, dia maha adil. Bahkan keadilan dia tadi kita tak perasan. Mungkin orang tu kita kata macam dia kan, nak beli apa petik jari je. Petik jari je barang datang. Tapi nak makan semua tak boleh. Makan ni tak boleh. Makan tak boleh. Makan ni tak boleh. Ini dah tinggi. Ini kecil manis. Ini sekian. Sedangkan seorang tu nak beli tak boleh sini. Nak beli kena cari warak, cari kerja dan sebagainya. Tapi time makan melantak la Allah kan. Puas hati kenyang, 3 pinggan dia makan. Dan dia rasa nikmat. Kena faham dalam syurga nanti antara nikmat yang Allah Taala ulang balik dekat dunia ni, di syurga nanti antara nikmat yang akan diberikan adalah apa? Makan, nikmat makan, nikmat minum dan sebagainya, yang perkahwinan. Benda tu maksud dia antara nikmat-nikmat syurga yang akan diberikan balik. Maksudnya dunia diberi, akhirat kita akan rasa lagi baik daripada apa yang dekat dunia. Makanan dekat dunia macam ni, makan akhirat lagi elok. So, jadi dari segi asasnya kan, ada orang tu kat dunia ni ditarik nikmat makan. Nikmat makan tak ada. Macam kan. Dia tengok makan macam nampak sedap kan, orang boleh makan macam-macam, dia tak boleh makan. Tapi nak beli apa? Gitu je. Tak ada masalah. Kan, apa tak? Jadi kita kata secara asas je Allah Ta'ala tak pernah apa zalimi sesiapa. Cuma manusia tak faham cara Allah Ta'ala beri kebaikan pada dia. Ada kata miskin dan sebagainya tapi tak cacat lagi. Ada yang cacat tapi tak lumpuh lagi. Dia buta kan, tak lumpuh lagi. Ada lumpuh tu tak, ada orang jaga dia. Kan ada orang yang sekian kan, yang elok hidup dosa dan sebagainya, tak ada siapa nak jaga dia. Pun ada juga. Ada orang tu kan kita kata apa, anak dia apa, dia tak kaya, tapi anak-anak dia atentif pada kehidupan dia. Ada orang tu kaya, raja, sultan dan sebagainya. Ni cerita saya dengar lah daripada orang yang cerita dengan saya. Kalau betul-betul tidak. Tapi pasal dia attend kepada apa sultan-sultan datang dekat apa hospital kan. Jadi kata ada sultan-sultan tertentu dia tak nak balik rumah. Sebab kalau duduk kat rumah, anak dia tak balik pun. Tapi kalau duduk kat hospital, anak dia akan datang. Pasal kat rumah kan jauh. Istana kan duduk dekat negeri lain. Anak-anak lepak sini, menjaga dan sebagainya. Kan? Jadi, mungkin kalau dia duduk kat hospital, orang akan tanya, anak datang tak hari ni? Anak pun rasa macam, asal tak datang hari ni, kena datang. Kalau duduk kat istana, seorang pun tak attend ke kehendak dia. Yelah nak beli barang, yelah barang dapatlah petik jari. Tapi, bahagia ketang keluarga dia tak ada. Nampak tak macam tu sekali? Mana Allah Ta'ala sebenarnya maha adil, kita kata. Bila tengok keadaan semua, kita tengok macam tu, alamak kesiannya dia. Bila tengok pakcik yang jual cendol kan, yang dia miskin kan, happy je dia. Atau bila anak dia kan, ramai nak attend pada dia, abah nak apa. Yang ini, duit banyak. Dan anak dia pun kaya juga. Anak dia tak datang cari dia, kecuali duduk dalam hospital. Dia tak lepak, tak nak balik rumah. Pening kepala budak ni kata, dekat setahun dah dia kata, tak nak balik dia kata. Dia kata 6 bulan. 6 bulan. Dia cerita. Saya gelak lah. Ini tak kat AJN kan cerita. Orang kawan-kawan cerita. Bila dia attend kan, memang saya tahu orang protokol ni kadang mengarut. Nak makan benda ni lah, nak makan benda tu lah. Kena kawan ni kena dispatch lah. Selain jurawat, merangkap, dispatch, ambil barang sultan. Sultan nak barang sekian, pergi Ampang, sekian. Tapi lah kehidupan dia itu lah. Makan-makan masuk dekat, rasa kosong lagi. So in the end kita kata yang mana duduk dalam kehidupan biasa ni lebih lively tau, lebih merasai kehidupan, menikmati kehidupan bandingkan dia. Contoh macam tu lah. Allah Ta'ala adilnya Allah Ta'ala dalam masalah aturan. Kita je tak perasan. Kita duk ingat kita kata tak cukup. Cukup sebenarnya. Banyak lagi.
Kalau hilang satu, banyak lagi. Kadang-kadang orang tu mesti satu benda tu hilang. Inilah benda sekian-sekian. Yang bersepah banyak lagi sebenarnya. Contoh macam kita kata macam jumpa orang tu dia putus tunang sebagainya. Dia putus tunang tu kan. Tunang tu mak bapak dia tak mati lagi. Mak Zara dia ada, bapak dia hidup lagi sebagainya, kerja dia ada. Kan? Actually dia orang yang ni dia hilang yang ni, dia kiamat dah. Tak kiamat lagi, dia hidup lagi. Saya kata banyak lagi orang tak nak beri pada dia. Tak nak makan. Mak bapak dia suruh jumpa, saya pandang. Saya tak nak tegur. Bayar dekat saya, bayar umur hampir saya, umur bayar saya. Tapi kadang-kadang depression tadi kerana tak faham qadar, tak belajar berkenaan keadaan ni. Mungkin kalau lepas dapat tunang lagi elok ni, alhamdulillah tak jadi hari tu kan. Ya, keluar hari tu. Actually kita tak tahu apa jadi akan datang. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Kita tak tahu satu nyawa tadi apa dapat esok. Ni surprise Allah Taala beri pada kita. Surprise. Kita tunggu kan. Surprise tu kau tahulah. Di either A or B. You can go either way. Tapi kita pergi ke mana sekalipun masih apa? Orang kata apa? Liyabluwakum fima atakum. Pada untuk dia uji kamu pada apa dia beri pada kamu. Baik atau buruk. Tak ada lagi. Tengok apa reaksi kita. Mana tu abang kita yang perasan. Kena musibah tak nak menyampah. Tak. Dapat kebaikan banyak Allah Taala sayang. Tak. Dapat ilmu banyak Allah Taala sayang. Tak. Belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab di situ akan timbul tajuk apa? Allah nak tengok reaksi kita. Lepas dia beri kita macam-macam, apa kita buat dengan apa yang kita perolehi. Baik atau buruk tadi. Kalau baik, kalau keburukan kena pada kita, kita bersabar, kita ihtisab, menjadi kafarah dosa-dosa kita, penghapusan dosa kita yang telah lalu. Ni kita akan diberikan ampunan rahmat Allah Taala. Dan kalau kita whining, kita mengeluh kan, kita kena musibah, kita mengeluh, maka musibah tadi menjadi musibah 2 kali ganda kat atas kita. Ini jadi macam kata-kata Sayyidina Ali kata, kadal faqru ayakuna kufra, tu macam itulah. Hampir-hampir, tapi tak jadi lagi pasal para sahabat ramai miskin. Tapi dia tak nampak benda tu sebagai apa? Kebimbangan. Sebab Nabi sendiri kata kepada mereka, aku tak bilang korang miskin. Tapi kita dalam masyarakat kita kan, kita nampak macam matlamat utama kita adalah supaya kayakan rakyat. Betul, bagus. Tapi masalahnya kena faham juga, itu bukan benda utama. Kalau orang kaya tapi buat maksiat, kena hukum Allah Ta'ala. Dunia ni mereka senang lenang. Sampai ke dalam kubur nanti, sampai alam akhirat, diseksa Allah Ta'ala. Sayang kita pada mereka ni sampai mana sebenarnya? Kita nak mereka sayang, mereka happy sampai bila? Sebab kenapa bila Al-Quran sebut ya ayyuhallazina amanu, surah At-Tahrim, Allah kata qu anfusakum, peliharalah diri kamu, wa ahlikum nara, dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Supaya jangan sampai sini je, sana. Sini kadang-kadang kita sayang anak kita, kita bagi vaksin kan, polio, riket, dan BCG, rubella, apa lagi? Apa benda tah? Kita cucuk macam-macam. Cucuk budak tu nangis balik rumah 3-4 hari demam. Betul dia cucuk lagi. Kan? Jaga timing dan sebagainya. Macam ni lah kita kata macam keputusan apa yang dibuat Kementerian Kesihatan kan, siapa tak hantar anak untuk check inject tu kena saman tau. Tahu kan? Mana untuk jaga kesihatan rakyat. Bagus. Tapi bila kata rakyat tu nak masuk neraka, tak jaga. Tak boleh juga. Kan kita kata tak apalah minum larak kan. Tanggung sendiri, minta ampun lepas tu. Itu tak boleh juga. So apa benda kita preserve mereka ni sebenarnya bukan dunia saja, akhirat sama. Jangan sayang separuh jalan tau. Dan kita sayang anak kita tak nak tercedera, jatuh kan. Kalau orang pukul anak kita, kita marah kan. Dia cekap pinggang kita depan rumah. Siapa pukul anak makcik tadi? Dia kata. Sekarang tak tahu lah, budak-budak tak main kat luar. Kata guna colik. Zaman dulu kita budak-budak biasa jadi kes ni. Gurau-gurau jatuh anak dia nangis. Siap. Lintas balik tu, mak dia tunggu dah depan pintu. Lepas lalu kita balik rumah kita lintas. Lepas itu, ada pukul anak makcik dia kata. Dah tak sengaja cik. Contohnya itulah. Seorang cikgu tu saya ingat kat sekolah, main polis entif kan, polis entif. Pokoknya baju satu. Tak, bukan, budak dia selanggar. Dia tahan-tahan, saya langgar. Langgar-langgar terkolik. Sakit dada. Mak dia pula cikgu dalam kelas. Dia menyampah dengan saya, tak tahulah. Memang menyampah sungguh dengan saya. Tak tahulah kenapa dia menyampah saya. Satu memang saya tak buat kerja rumah. Tapi cerita dia menyampah dengan saya. Memang sungguh-sungguh. Tak tahu kenapa. Tapi saya, pasal bapak saya ajar tak boleh marah cikgu kan. Saya tak marah cikgu lah. Dia ketuk ke, rotan ke apa, saya senyum je. Kan? Tapi nak buat macam mana? Tapi kat Malaysia tak apa buat yang tu tau. Kalau dekat tanah Arab jangan buat senyum. Jangan buat senyum. So buat senyum siap. Dia rasa terhina kerana dia pukul kita tak rasa serius. Anak saya kena kes ni. Dia pergi Yaman, hafal Quran kat sana. Dia kat sana kan bila ustaz tu marah, sampai sekali tu nak kena buang sekolah. Kerana apa? Dia pergi senyum. Dia marah kan. Dia senyum. Dia senyum balik Malaysia. Dia ni saya pergi jumpa pengetua tu. Dia kata aku marah dia senyum aja. Dia orang kenapa kau senyum? Dia takkan nak buat muka serius pula. Betul lah kan? Kita senyum. Okay. Sekali balik Malaysia, jadi maksudnya kat sana kalau kena marah, buat muka macam lawan balik.
Buat muka macam macam tu. Apa menunjukkan kita ni serius, rasa terhina, apa? Dimarahi depan orang ramai kan. Maksudnya kita kena marah, kita geram kerana kena marah depan orang ramai, kita rasa terhina. Tak apa. Jadi dah balik Malaysia, jumpa dekat cikgu-cikgu Malaysia. Cikgu Malaysia kan bila budak tu buat muka melawan lagi kita marah. Dia buat muka garang lah dekat cikgu tu. Cikgu tu cekak leher dia. Ajak gaduh. Ni cerita betul ni, cerita betul. Sampai kan last kali balik rumah dia kan, bila mak dia kata pasal orang kau buat macam ni, dia tu dia kata apa? Dia confused dia. Kat Tanah Arab kalau kena marah dengan cikgu jangan senyum, kena buat muka serius. Muka buat garang. Kalau balik Malaysia pula tak boleh apa, buat muka garang, kena buat muka senyum. Mana reda dengan cikgu tu buat apa saja. Jadi dia confuse sikit lah. Tapi lepas tu dia adjust sikit. Tapi cerita dia macam tu. Mana kita kata kadang-kadang benda-benda yang macam ni kan, kita kata apa, adjustment kita kan, benda-benda macam ni payah sikit lah, tak sama. Jadi kita kata dia kata, dan orang kata fastabiqul khairat, maka bersegera kamu untuk buat kebaikan. Mana oleh kerana benda tu hanya ujian saja, maka bersegera untuk buat kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'ah, kepada Allah lah tempat kembali kamu semua sekali. Dan ayat tadi pun tak kata fastabiqul khairat, bersegeralah kamu untuk apa? Membuat pekerja-kerja kebajikan. Buat kebajikan banyak-banyak. Pasal kamu hanya diuji saja. Ujian, baik atau buruk. Kalau kamu miskin pun boleh sedekah 10 sen, sedekahkan. Kalau kamu senang, boleh sedekah RM5, tak kisah. Jangan berkira. Maksudnya banyak-banyakkan bekerja kebaikan. Baca Quran, tak boleh baca Quran banyak, masa sempit sangat. Satu ayat baca satu ayat sekalipun. Walau satu ayat sekalipun. Maksud dia fastabiqul khairat. Pasal kamu tengah kena ujian, test yang sedang berlaku, buat kebajikan banyak-banyak. Pasal benda yang musibah datang baik buruk pada kamu, tak ada lagi dosa pahala. Bahkan yang menjadikan kamu dosa pahala tadi, tindakan kamu lepas kena benda tersebut. Kamu lari jumpa bomoh dan sebagainya, sakit, patutnya dapat penghapusan dosa. Pak lari pergi jumpa bomoh, rosaklah. Jahanam lah kita kata, habislah rosak di situ masalah ujian tadi. Macam juga yang kita kata dapat harta, kemudian dapat harta dia bersyukur, dia infakkan harta dia, dia tahu bahawa simpanan dia yang terbaik adalah di akhirat. Dia bagi sini seposil, akhirat dia akan jumpa. Allah kata apa? Wa aqimus solat wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan apa-apa kamu upfront dahulukan untuk diri kamu di sebarang kebaikan, tajiduhu indallah, kamu akan dapati ia di sisi Allah Taala nanti. Anything kita buat, so kita tak rugi sebenarnya. Tak ada macam tak, walau RM1 kita bagi. So banyakkan fastabiqul khairat, banyakkan kebaikan. Baca Qurannya, puasa sunat ni, tak boleh puasa setiap hari. Tak boleh pun. Selang sehari tak boleh. Selang sehari tak boleh kan. Puasa Nabi Daud, puasa paling Allah Taala sukai, tak larat. Fine. Ambil apa? Isnin Khamis. Tak larat juga. Isnin Khamis ni kan. Fine. Ambil Khamis je pun. Okey. Atau Isnin saja. Tak larat juga. 3 hari dan sebulan. 3 hari dan sebulan. Kan in one month 3 hari je. Takkan tak boleh kot. Tak boleh juga. Puasa walau sehari pun. Walau sekali. Mana maksud dia, kita kata benda berkenaan Allah Ta'ala open sebesar-besarnya. Fastabiqul khairat. Walau sekecil mana pun. Tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata la yakiranna ahadukum jangan kamu mana kecil kebaikan tu walau sedikit pun. Sehingga kan kalau apa? Manis muka di hadapan saudara kamu pun buatlah. Kenapa manis muka ni? Sebab ini adalah kebaikan yang akan menjadikan apa? Pahala. Buat. Kan senyum, bagi laluan orang nak masuk kereta kan, kita bertoleransi, bagi jalan dulu kan, tak apa masuklah. Kan kita bagi, orang tu minta bagilah kan, kita rugi pun dah beberapa saat je, masih lagi jam pun sebenarnya. Kita tu nampak kau tak nak bagi masuk kan, salah lah. Soalan kan kenapa bagi, tak relate, kenapa bagi? Pasal kita disuruh dalam Islam supaya apa? Innama bu'ithum muyassirin, kamu diutuskan untuk memudahkan. Kan kamu tak diutuskan untuk menyusahkan, memayahkan. So mudahkan urusan. Ni pening kepala macam jangan bagi masuk. Lepas tu berlanggar, aku saya dah tutup jalan, awak masuk juga Ustaz. Kan kelang kabut, buang masa. Kan kalau lagi masuk pun beberapa saat je. A few second je. Lebih pun. Orang tu mungkin tersilap. Kita anggap dia saja ni potong line, potong queue. Mungkin potong queue, mungkin bukan. Mungkin dia ingat tadi jalan terbuka. Lepas tu dia tersilap, tu je. Tak kena marah hukum dia pula. Kita bukan penghukum. Kalau dia menipu pun Allah Ta'ala akan ni balik dia, relax lah. Kan let go. Jadi orang tu kalau dia faham dia happy. Happy dia jalan dekat raya pun happy. Walaupun sebenarnya payah nak happy hari jam. Balik tu memang grumpy gila-gila kan. Marah ni lah, marah tu semua tak betul. Kan? Apa television salah pun semua salah kan tadi. Salah faham So konsep dia memang kita kata fastabiqul khairat, segera banyakkanlah kebaikan. Ainama takunu. Di mana saya kamu berada, ya'tibikumullahu jami'a, Allah akan hisap kamu. Kamu akan datangkan kamu semua sekali.
kamu duduk kat mana sekalipun, kat dunia kamu mati di mana sekalipun, atas zaman mana sekalipun, Allah Ta'ala akan datang kamu semua sekali. Tak ada siapa yang akan terlepas. Inna Allah, sungguh Allah Ta'ala, ala kulli syai'in qadir, di atas satu maha berkuasa. Itu dia berkuasa untuk menghimpun kamu pada muka bumi ini, sekalipun daripada tanah. Dia berkuasa untuk menghimpunkan kamu daripada tanah, sekalipun telah berpisah-pisah jasad dan badan kamu. Jasad badan kamu ni dah hancur, berkecai. Daging kaki pergi kat sini. Anjing gigit bawa pergi sana. Lepas tu burung patuk bawa pergi sana. Allah akan datangkan balik. Dia maha berkuasa untuk perkara berkenaan. Menunjukkan bahawa apa? Tidak ada satu benda terlepas daripada sisi dia. Ini tak ada benda terlepas. Maka kebaikan kita buat sekecil mana pun buatlah. Allah Ta'ala akan apa? Himpunkan balik. Maksudnya dihimpunkan kita punya badan nanti. Maksudnya kebaikan kita buat di sini. Kan? Bukan ni kat Mekah je. Jemaah. Kat Malaysia tak jemaah. Kan? Dia tu astagfirullahaladzim jemaah. Kan kat Mekah yang nangis. Balik Malaysia. Kat mana kamu berada apa sebenarnya? Mana kebaikan tu di mana saja. Untuk menangis kepada Allah Ta'ala tadi bukan kat Mekah je. Faham tak? Ni kat sana berialah. Khusyuk, tawaduk. Kan? Pijak semut tak mati. Balik kat Malaysia ni kau apa pasal? Kan? Tak ada langsung rasa belas dan sebagainya. Ni tak boleh. Kita kata sebab dengan Islam ni, kita berada di mana saja pun, apa? Tak kisah. Mana maksud dia? Buat kebaikan di mana saja. Mana di sini ke, di sana ke, di London ke, di apa tempat kita buat. Kebaikan tadi, laksanakanlah, kejarlah. Fastabiqul khairat. Kalau kita buat dulu di mana saja pun, Allah akan himpun kita. Amal kita macam mana saja pun, Allah akan, apa? Kumpulkan kita. Okay? Faham Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak pula ni. Tak ada hafal kot. Ya ke? Kalau itu kan kita hafal. Tak banyak sangat. Tak apa, seminggu. Alah. Hari tu 2 ayat. 2 ayat, lepas tu 1 ayat. 1 ayat, 3 ayat. Okey lah, pendek je. Lirik lagu panjang lagi. Kan? Urus lagu, hafal dan sebagainya. Apa tak boleh hafal Quran? Cuba. Benar betulkan niat, cuba. Tak dapat hafal pun Allah Ta'ala tulis pahala untuk kita. Jangan tak buka langsung. Hafal lah dulu kan, try dulu. Ni kan tak try langsung. Ustaz kata baik, niat pun dah bagus. Kan, tak buka langsung. Dia ada pegang Quran juga. Tak apa nak nanti lah. Apa pegang lah, baca lah 3-4 ayat. Hafal. Kemudian barulah tengok. Kalau boleh ingat, Alhamdulillah. Tak boleh ingat, buat lagi waktu lain. Jangan terus tinggalkan terus. Kalau siapa yang tinggalkan, masa kita kata mendahului takdir. Takdir kita tak tahu apa jadi. Kita dah dahulu tinggalkan. Kan? Nak hafal Quran, saya ingat ceritakan takdir ni dekat Sekambut. Lepas ceritakan takdir ni, kan Allah Ta'ala kata kamu kita tak tahu apa jadi esok hari kan. Dan bagi kita dapat baik kan dan sebagainya. Lepas tu ada orang kat tangan. Ustaz, mana maksud dia kami dah tua ni boleh hafal Quran lagi lah. Saya tak pasal tak boleh pula. Siapa yang tak boleh? Siapa yang tak boleh soalannya? Kita yang terikat dengan apa fahaman-faham barat. Yang suruh tidur 8 jam lah. Tidur sekian-sekian jam kan. Kita terikat dengan benda tu. So kita kata dah tua tak boleh fikir. Siapa kata? Bahkan siapa tak nak nyanyuk siapa-siapa yang tak nak nyanyuk, sila start hafal Quran. Actually kena train otak kita supaya ingat. So that kita sampai umur tua pun kita masih lagi apa? Sharp. Pasal kami di Yaman, kita tengok guru-guru kami umur 80 tahun, 90 tahun, semua tahun ada. Ingat lagi. Tak ada nyanyuk pun. Dia ingat lagi. Pakai kecil belum jadi pun ingat lagi. Tak ada masalah sebenarnya. Tapi itu kita kata otak kita ni perlukan pada latihan. Macam orang manusia kan. Pernah tengok ada orang kaki dia kisik. Peha dia kecut, hilang daging. Petis dia kecut, hilang daging. Pernah tengok? Okey, orang ni biasanya normally kadang-kadang dia ada sakit lutut ke sakit apa atau dia tak boleh jalan. So start dia tak berjalan, otot dia tak pakai, hilang. Macam tu juga dengan apa? Otak anda. Tahu pun. Tahu jawapan dia, bagus. Semua tahu. Soalannya dah start buat belum? Tu je. Tahu semua tahu. Tak nak nyanyuk, sila buat dia sekarang. Sejak train otak kita untuk membaca dan sebagainya. Ini masa tengok TV, Syekh Ustaz, guling-guling, tak ada benda pun. Kan kita boleh anticipate. Lepas dia macam, ini nyanyi tu. Terus tahu dah. Kan? Nyanyi guling-guling. Apa dia tukar baju ni? Betul, tukar baju. Dan sebagainya. Tak penting pun. Tak ada kaitan kita. Mana kalau yang kita buat kebaikan macam ni, kita kejar, insya-Allah kita akan dapat. Buat banyak-banyak. Walaupun kita start dengan benda berkenaan, sikit pun buat. Jangan tak buat langsung. Walaupun dapat sikit, Alhamdulillah. Tak dapat langsung pun, Alhamdulillah. Pasal seorang yang baca Quran, hafal Quran kan, kita baca Quran susah payah, berat-berat dan sebagainya, 2 pahala. Pahala kepayahannya, pahala apa yang dia dapat. Yang siapa-siapa yang baca lancar dan laju dan sebagainya, maka dia ni bersama para malaikat. Malaikat yang baca bersama-sama dengan dia. Itu better lah. Tapi yang gagal untuk menghafal dan sebagainya, still pahala kepayahan dia Allah tak nak kira.
mana kering tekak dia menghafal Quran, Allah tak nak kira. Ya, bangun dia try baca solat sunat, dia tegak-gagap, Allah tak nak kira. Walaupun sangkut turunlah, sujudlah, rukuklah. Tak masalah dia. Kan? Jangan tinggalkan langsung. Fastabiqul khairat. Buat banyak-banyak. Pasal kebaikan tu Allah tak nak buka untuk kita, kejar cepat-cepat. Faham? Kalau baca dia terus. Okay, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Ini ada perintah Allah Taala yang ketiga untuk menghadap kepada kiblat. Okey, pasal ayat pertama tu apa Allah Taala dah arahkan sekali. Bila Allah kata apa qad nara taqalluba fis sama. Okey, kami telah lihat hai Muhammad bolak-baliknya muka kau ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha, kami akan alihkan kau kepada kiblat yang kau redai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram, wahai semua kuntum. Di mana kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah, hadapkanlah wajah kamu kepada ke arahnya. Itu satu. Yang sekarang datang pula arahan Allah Taala yang ketiga, ya. Apa? Dan amaran perintah Allah Taala yang ketiga Allah Taala ini dengan menghadap pada Masjidil Haram daripada semua arah bumi di mana kita berada, kita menghadap ke arah tempat berkenaan. Okey? Kata di mana saja kamu berada, okey? Maka hadapkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Sungguhnya ia, wa innahu sungguhnya ia, lal haqqu min rabbik, benar-benar kebenaran dari Tuhanmu. Wallahu bighafilin amma ta'malun, dan tiada Allah Taala ni lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan di mana saja kamu menghadap? Allah Taala ulang lagi sekali lagi. Di mana saja kamu hadap, di mana saja kamu keluar, haitsu kharajta, di mana saja kamu keluar, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, di mana kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah, hadapkanlah wajah kamu ke arahnya. Okey? Kenapa? Dan Allah Taala nyatakan li'alla yakuna linnas, supaya tidak ada untuk manusia ini alaikum hujjah, ke atas kamu sebarang hujjah. Itu apa? Ahli kitab. Kerana mereka mengetahui bahawa di antara sifat umat ini ada menghadap kepada Kaabah. So that dia tak ada hujah kata, dia ni bukan yang dijanjikan. Pasal dia orang tahu pasal kiblat Ibrahim AS dikembalikan semula. Asal mereka dahulu tak ikut benda berkenaan, pasal diberi ke syariat pada mereka tempat yang lain. Tapi bila sampai pada kita ni, diberi kepada kita ni kiblat tempat Ibrahim dan Ismail bina dahulu. Dia orang tahu, bahkan Kaabah ini dibina awal daripada Baitul Maqdis lagi. Dalam jarak berapa tahun Nabi terangkan. Jadi ada perbezaan jarak. Jadi yang Kaabah ini telah dibina awal lagi. Jadi kita kata kat situ, kita kata mereka pun tahu bahawa ia adalah arah yang sepatutnya diharapkan, tapi oleh kerana tak datang wahyu suruh mereka menghadap, mereka tak boleh hadap. Itu kena faham. Kalau tak ada wahyu tak boleh hadap. Jadi orang buat mereka sendiri, orang boleh tolak, ada reject, ada terima. Tapi sekarang ni umat Islam bila dah menghadap ke situ, jangan alih ke tempat lain. Itu supaya tidak ada untuk manusia ini ke atas kamu sebarang hujah. Itu dengan ahli kitab, kerana mereka mengetahui di antara sifat umat ini adalah menghadap ke arah Kaabah. Dan bila mereka itu umat ni hilang itu dan sifat mereka, maka boleh jadi mereka akan menghujah ke atas orang Islam, menghujah dengan menggunakannya ke atas orang Islam. Okey, itu maksud pertama. Maksudnya supaya jangan sampai mereka gunakan itu sebagai hujah bahawa kita ni tak betul lagi. Kerana kejap menghadap sini, kejap menghadap sini. Ataupun supaya mereka tak berhujah, ataupun supaya mereka tidak, ataupun supaya tidak mereka ni perlu untuk mengikuti umat Islam, menepati umat Islam ni kepada mereka, supaya jangan keserupa kita ni dengan mereka. Kadang-kadang kita sekejap ke sini boleh, ke sini boleh, maka akan masalah nanti kita macam perangai mereka juga, yang menepati mereka. Ataupun menepati Baitul Maqdis ke, tak ada. Kita akan elakkan langsung. Supaya jangan sampai ada orang Islam ni pergi ikut ke sana lagi. Lebih baik kalau anda kata orang-orang yang terkesan dengan ahli kitab, yang pernah berkawan dengan ahli kitab, mereka mungkin kejap menghadap sini. Tidak, Allah Ta'ala putuskan terus, tak boleh menghadap langsung. Hanya menghadap kepada Baitullah. Syarat dalam yang benar dalam solat adalah kena menghadap ke Baitullah. Selama mana ia boleh dan kita tahu. Dan inilah yang nyata. Dan tak nyatakan illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang yang zalimkan mereka. Maksud dia benda yang kamu buat tadi supaya tak timbul hujah untuk mereka bercakap apa, melainkan akan bercakap juga
alladzina zalamu minhum, orang yang zalimkan mereka, itu orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy. Dan bentuk dia, dan bentuk dan bentuk dan dihadapkan okey. Dan apa bentuk yang bentuk yang sebagai mereka ini hujah yang zalim dan menghadapkan mereka ni hujah yang zalim, itu yang hujah ni hujah tak betul, tapi mereka gunakan. Apa hujah mereka? Mereka berkata bahawa sungguhnya lelaki ini, itu Muhammad SAW, menyangka bahawa dia di atas agama Ibrahim. Dia di atas agama Ibrahim. Dan jika pengharapan dia menghadap ke Baitul Maqdis, adalah mengikut agama Ibrahim, kenapa dia patah balik daripada Baitul Maqdis menghadap ke Kaabah? Kalau dia betul ikut agama Ibrahim. Pasal kebetulan orang-orang ahli kitab yang Nasrani atau Yahudi menghadap ke sana. Yang zaman itulah. Kita sekarang tak tahu menghadap mana. Kita kata menghadap ke situ. Jadi secara tak langsung orang-orang musyrikin ni gunakan hujah. Kata Muhammad kata dia berkaitan dengan Ibrahim. Ibrahim punya keluarga menghadap ke sana. Ya, Ismail, kita sebut Ismail. Tapi sebut dia kan yang Ishak punya anak keturunan kan. Yaqub punya anak-anak semua menghadap ke sana. Tak kira agama Nasrani atau Yahudi. Sekarang dia kata kalau Muhammad ikut agama Ibrahim, kenapa dia menghadap ke sini? Dia patah ke Kaabah. Dia kata. Diorang nak gunakan juga. Dan jawapannya adalah Allah Ta'ala memilih untuk baginda pengarahan ke situ, ke Baitul Maqdis mula-mula. Kerana apa yang dia tahu Allah Ta'ala dalam perkara tersebut ada hikmah, ada petunjuk, ada satu hikmah yang tertentu. Mana mereka pun tahu. Mereka tahu, orang-orang ahli kitab tahu kisah berkenaan. Mana hadap satu kemudian pindah. Bukan maksud dia tiba-tiba terus ada kiblat baru. Maksud dia dialihkan kiblat dari situ kepada satu lain dengan wahyu. Selepas daripada Nabi menghadap ke situ, mana bukannya automatik tukar tak? Bukan tukar automatik. Tukar selepas mana datang masanya. Allah Ta'ala tahu kenapa yang asalnya. Lalu baginda mentaati Tuhannya tabaraka wa ta'ala pada perkara berkenaan. Kemudian Allah Ta'ala alihkan dia kepada kiblat siapa? Kiblat Ibrahim AS. Kiblat Ibrahim itu Kaabah. Maka Nabi pun patuhi perintah Allah Ta'ala dalam perkara tersebut. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam dia ni adalah orang yang taat pada Allah Ta'ala pada semua keadaan. Ketika mana Allah Ta'ala suruh dia hadap kepada Baitul Maqdis, dia kan dia sayang Makkah, dia sayang Kaabah. Tapi tak boleh buat apa, Allah Ta'ala suruh hadap sana, dia hadap. Kemudian bila Allah Ta'ala dah hadap ke sana, ke situ kan, kemudian dia nak tunggu nak ngadap ke sini balik, nak ngadap ke Baitullah. Tunggu arahan Allah Ta'ala. Memang Nabi taat sungguh pada perintah Allah Ta'ala, tak sikit pun Nabi lari. Dan dia tak akan keluar perintah Allah Ta'ala walau sekelip mata. Dan umat baginda mengikuti baginda dalam perkara berkenaan. Mana sekelip mata pun takkan lari daripada perintah Allah Ta'ala. Tunggu arahan Allah Ta'ala baru kita buat. Itu yang berlaku. Jadi itu sebenarnya matlamat asal. Tapi orang-orang musyrikin Makkah, kalau Yahudi tadi kita kata tak ada kan, dia orang dah tahu sifat umat ini akan menghadap pada Kaabah dan tak beralih dah, stop situ je. Okay. Bila kita tak beralih supaya tak ada hujah untuk mereka kata kita tak betul lagi. Anyway, musyrikin Makkah pula ada guna hujah juga. Allah kata illa ladzina zalamu minhum, orang yang zalimkan mereka akan bercakap juga. Walaupun dah tak ada hujah, diorang tak tahu apa, tak ada kitab, tak ada wahyu, tapi nak bercakap juga. Ada cakap. Hujah dia kata apa? Kalau Muhammad kata dia beragama di atas Ibrahim menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian dia kenapa dia menghadap ke Baitullah? Dia orang cakap macam itulah, dia nak gunakan hujah tadi untuk kata Muhammad tak betul. Sedangkan kita kata masalah pertukaran kiblat tadi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala kata apa? Walaupun orang yang zalim tadi pakai hujah macam tu, fala takhshawhum wakhshawni. Maka jangan engkau hai Muhammad takut pada mereka, takutlah engkau kepada aku. Jangan kamu takut kepada apa? Kepada perumpamaan orang-orang zalim yang degil tu, mereka buat apa benda-benda berkenaan, biarkan. Okey? Dan tunggalkanlah hai Muhammad kepadaku akan ketakutan engkau. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang paling layak untuk apa ditakuti. Paling layak ditakuti Allah Taala. Yang lain tak layak untuk ditakuti. Nanti kita kata contoh macam apa benda berlaku pada kita. Memanglah kita takut itu akan timbul. Allah Taala jadikan perasaan takut, bahaya mati dan sebagainya kan, macam pisau tajam kita lari takut. Benda tu adalah benda yang kita kata tak boleh lari. Allah Taala jadikan tabi'i untuk kita terus hidup. Tapi untuk takut yang original, takut, bimbang dan sebagainya, harap hanya boleh berlaku pada Allah Taala, tak boleh berlaku pada yang lain. Jangan kita macam bimbang, takut nanti orang kata, tak boleh. Kenapa buat baik? Nanti supaya orang, tak boleh. Pasal dalam perkara berkenaan, hanya redha Allah Ta'ala kita kejar. Ketakutan kita, bimbang kita pertama adalah kepada Allah Ta'ala, bukan pada yang lain. Faham tak? Unsing kita yang pertama. Masalah benda tak makan benda yang racun kerana nak jaga nyawa. Allah Ta'ala perintahkan jangan bunuh diri. Faham tak? Jadi asalnya tak boleh. Kita letakkan selain Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kau takut mereka, hai Muhammad, takutlah aku. Kau takutlah engkau kepada aku. Sebab apa? Kadang-kadang, gila, kita manusia ni akan terikut dengan kata-kata orang, kena bimbang orang cakap sekian, kita
Kan nampak kita. Nama saya sekian, sekian. Ada orang tanya saya soalan. Itu Ustaz, kalau sekiranya kita nak melakukan jenayah, kemudian kita tangkap kopiah. Patut tak kita tangkap kopiah dahulu? Dia kata saya tangkap kopiah kan, jadi nak potong lampu merah kan. Tangkap kopiah baru kita langgar lampu merah. Saya kata, apa salah buat perangai macam tu, saya kata. Kan takut Allah Ta'ala tak kira pakai kopiah. Kita ada kopiah kan? Jalan lah. Dengan ketakutan tadi. Ketakutan tu kena berlaku bukan dengan sebab pakaian kita. Tapi dia kata takut orang cakap. Meaning that you actually not the fear of Allah. Bimbang orang kata apa. Tu je. Dan Islam tak ada timur tajuk. Kalau lah Islam ni bimbang kata-kata manusia, dan saya Nabi lama-lama awal lagi akan tak nak pergi perang. Seorang kata Nabi gila kuasa. Nampak tak? Pindah ke Madinah dia cakap. Ataupun orang kata apa? Suka cakap gaduh. Dulu lepak Mekah. Gaduh orang Mekah. Sampai Madinah cocok pula orang Yahudi. Ya Ahlul Kitab, ya Ahlul Kitab. Ya Bani Israel. Tak ada kerja lain ke kalau ikutkan Nabi SAW Nabi akan buat. Tapi kerana itu ada wahyu Allah Ta'ala. Faham? Yang wahyu Allah Ta'ala tak boleh ditukar ganti. Maka Allah Ta'ala kata, kerana dia, Allah Ta'ala adalah yang paling layak untuk ditakuti. Dan Allah Ta'ala nyatakan, wali utim manikmati alaikum. Dan ini, yang kiblat ni bertukar ni, supaya aku sempurnakan aku sempurnakan nikmatku ke atas kamu. Ini apa, supaya manusia tak ada hujah, dan supaya apa? Aku sempurnakan kepada kamu nikmatku ke atas kamu, sempurnakan ke atas kamu nikmatku. Supaya aku sempurnakan nikmatku ke atas kamu pada apa yang aku syariatkan untuk kamu. Itu ada dalam menghadap kiblat Kaabah. Dan supaya disempurnakan untuk kamu syariat dari semua arah, jadi aspek. Bukan setakat dalam masalah solat saja. Hadapan solat, cara solat, semua saya jadi komplit. Bukan satu benda yang kita itu boleh reka-reka. Dan wala'allakum tahdharun, kamu dapat petunjuk, iaitu kepada apa yang sesat, apa yang umat dahulu tersilap, kamu dapat petunjuk pada apa yang mereka terlepas. Okay? Dan kami hidayah kamu kepadanya. Dan kami khususkan kamu untuk apa yang mereka tak dapat tahu hari itu. Kerana ini, umat ini adalah umat yang paling mulia dan yang paling afdal. Kerana apa? Kita diberikan kelebihan kat atas umat lain di atas asas ini sebenarnya. Jelas? Jelas? Okay, baik, kita berhenti kat sini insya-Allah. Ayat 150 kita datang kemudian 151, 152, 151, 152 pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam walhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.